Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizul Hilmi bin Azhar. Hari ini kami akan membentangkan lagi sebuah tajuk, iaitu sendi dan kaedah berfikir. InsyaAllah saya akan teruskan. Baiklah, kita mulakan topik kita pada hari ini dengan definisi logik itu sendiri, di mana logik ini dapat ditakrifkan pada dua bahagian, iaitu etimologi dan terminologi. Bagi etimologi, logik berasal dari bahasa Yunani, iaitu logos, yang bermaksud kalimah, diskusi, akal atau peraturan. Manakala bagi taakul logik pula ditarifkan sebagai kajian prinsip-prinsip penakulan yang betul, iaitu perkataan yang benar atau fikiran yang betul atau yang benar. Tarifan yang kedua iaitu terminologi, yang bermaksud logik ialah sebuah cabang falsafah dalam bahagian aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penakulan yang betul. Kemudian kita tengok kepentingan ilmu logik itu sendiri, di mana salah satunya ilmu logik ini dapat melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Yang kedua, ilmu logik ini juga penting kerana ia dapat membezakan proses berfikir yang benar daripada yang salah. Yang ketiga, ia dapat menajarkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam berfikir. Dan yang terakhir adalah kita dapat memelihara akal daripada kesalahan dalam berfikir. Baiklah, seterusnya kita beralih pada kedudukan logik dalam sebuah hierarki ilmu. Mana hierarki ilmu ini terbagi pada 3 peringkat, iaitu yang pertama ilmu wahyu, peringkat yang tertinggi. Yang kedua ilmu ilham, dan yang ketiga ilmu berikut atau ilmu logik. Mana ilmu logik ini terletak pada peringkat ketiga atau peringkat terakhir di dalam sebuah hierarki. Seterusnya kita akan belajar mengenai kategori ilmu falsafah itu sendiri, di mana dalam ilmu falsafah ini terbagi pada 3 kategori, iaitu ontologi ataupun teori kewujudan, di mana ontologi ini bermaksud asal-usul sesuatu teori atau fenomena yang berlaku dan dijelaskan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah asas pengetahuan. Kategori yang kedua iaitu epistemologi ataupun teori ilmu, di mana kita akan mempelajari asal mulanya atau sumbernya ilmu itu datang, struktur, metodenya dan sahnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga iaitu yang terakhir, aksiologi ataupun teori nilai, di mana kita mempelajari hakikat dan manfaat sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita boleh memanfaatkannya, dan tentunya kita akan manfaatkannya ia dengan sebaik-baiknya di jalan yang terbaik. Terima kasih kepada Hafizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi bin Setopan ingin menyambung pembentangan tentang yang pertama, kita akan menghuraikan konsep hierarki ilmu. Dari segi falsafah, terdapat 3 cabang dalam hierarki ilmu, iaitu dari segi ilmu wahyu, ilmu ilham dan ilmu empirikal. Menurut Al-Hadi pada tahun 1926, ilmu digunakan untuk memperluaskan tenaga dalam mendapatkan pengetahuan, pekerjaan dan perlu dipraktikkan di dalam diri anak-anak agar mereka meminati dan menuntut ilmu. Yang pertama, saya akan menghuraikan apa itu ilmu wahyu. Asal istilah wahyu dari segi Islam ialah daripada perkataan Arab, iaitu bermaksud al-wahyu, yang memberi maksud ilham, nasihat atau bimbingan, isyarat, petunjuk dan panduan. Dari segi bahasa pula, maksudnya memberi pemberitahuan mengenai berita-berita gaib, syariah dan hukum hakam yang tertentu. Menurut pengajian Islam, ilmu wahyu ialah
ilmu yang paling tinggi dan diturunkan secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia berkait rapat dengan realiti dan tidak dapat difikirkan oleh akal manusia. Menurut Muhammad Yosef Mitef, wahyu merupakan sumber yang berpandukan atas dasar nilai kepada setiap masyarakat dan individu dan seluruhnya. Ini bermaksud pemikiran setiap manusia yang bertentangan dengan ajaran wahyu boleh dianggap salah dan wajib dibetulkan kesalahannya. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW memperoleh ilmu ini melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, saya akan menguraikan apa itu ilmu ilham. Merujuk kepada Zuraidah Batman pada tahun 2012, kata sinonim bagi ilham ialah intuisi. Menurut kepada kaum Dewang, membawa maksud kebolehan atau daya memahami atau merasai sesuatu tanpa membuat pertimbangan atau berfikir secara sedar atau mengikut gerak hati. Ilham ini juga disebut sebagai intuisi, iaitu ilmu yang berasaskan penghayatan langsung. Menurut Sulaiman pada tahun 2008, intuisi ini memberi kebolehan untuk mengetahui sesuatu yang tidak pasti tanpa mengkajinya terlebih dahulu atau berfikir. Ia juga mungkin berdasarkan daripada gerak hati seseorang itu atau bisikan kalbu. Ilmu ini terhad kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tetapi ia juga boleh diterima oleh manusia biasa, tidak mengira masa atau tempat. Selain daripada itu, ilmu ilham tidak disertai dengan mukjizat, dan ia adalah ilmu yang baik yang diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang berusukan jahat atau tidak baik hati itu diperoleh daripada bisikan iblis atau syaitan dan manusia. Ilmu ilham membawa erti apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencapatkan kesedaran kepada nafsu hambanya dari sifat-sifat kotor, iaitu nafsu keduniaan dan sifat-sifat keji yang lain. Yang terakhir dalam hierarki ilmu ialah ilmu empirikal. Secara umumnya, ilmu empirikal ini berdasarkan fakta yang telah ditanggapi oleh panca indera zahir seperti geografi, ilmu sains dan matematik dan sebagainya. Ilmu akal amat penting untuk memperoleh ilmu empirikal. Hal ini kerana ia merupakan alat untuk membuat kesimpulan dan merumus terhadap fakta-fakta tersebut. Dari segi istilah Islam, ilmu ini juga menjurus kepada tauhid atau maksud lainnya menafsir penemuan atau fakta. Ia mestilah dikaitkan dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu empirikal tidak sama dengan ilmu wahyu dan ilmu ilham. Ilmu wahyu boleh dikatakan ilmu yang lebih tinggi daripada sumber akal dan sumber yang lain-lain. Namun begitu, kita tidak semestinya perlu mengetepikan ilmu yang lain. Menurut dari ajaran sumber Al-Quran, sumber rasional atau sumber empirikal juga amat penting. Darah ilmu empirikal ini tetap tidak dapat mengalahkan sumber wahyu yang merupakan ilmu yang tertinggi dalam hierarki ilmu. Induktif. Apa itu pengertian induktif? Induktif ialah logik induktif tidak memerlukan dua premis. Logik induktif berbeza dengan dari logik deduktif. Ia memerlukan sekurang-kurangnya satu premis. Walaupun kebiasaannya terdapat lebih daripada satu premis yang digunakan, dan dari premis tersebut atau dari premis tersebut kesimpulan akan terhasil. Logik induktif tidak mempunyai kriteria atau sifat yang sama seperti logik deduktif. Ini adalah kerana dalam logik induktif, walaupun premis-premis atau premis adalah benar, tidak semestinya kesimpulan yang terhasil juga benar. Hal ini bermakna kesimpulan yang terhasil dalam logik induktif terbina mengikut peraturan atau atas asas kebarangkalian, iaitu probability. Logik induktif adalah kaedah analisis di mana kesimpulan umum dihasilkan berpandukan kepada kes yang terbatas atau khusus. Pengertian ini diambil daripada Corbett, iaitu Corbett pada tahun 1991 dan Cohen pada tahun 2010. Okey, saya pergi ke isi seterusnya, iaitu deduktif. Apa itu deduktif? Logik deduktif adalah kaedah analisis di mana satu bentuk, iaitu kesimpulan khusus, terhasil daripada unsur berbentuk umum dan dianggap benar. Pemikiran secara deduktif juga dikenali sebagai penyeluruhan yang diambil pada Ahmad Sunawari pada tahun 2008.
Dalam logik deduktif, terdapat premis dan kesimpulan yang terhasil dari premis tersebut. Dalam logik deduktif, yang sah iaitu valid. Salah satu sifatnya ialah jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan yang terhasil dari premis tersebut mestilah benar. Sebagai contohnya, dalam logik deduktif terdapat sekurang-kurangnya 2 atau lebih premis serta kesimpulan yang terhasil dari premis-premis tersebut. Premis pertama kebiasaannya merupakan satu pernyataan yang umum ataupun dikenali sebagai universal statement, manakala premis kedua tidak semestinya suatu universal statement atau premis yang umum. Sebaliknya, ia merupakan satu pernyataan yang khusus. Contoh pernyataan umum dan khusus dalam logik deduktif adalah seperti yang berikut. Seperti yang sedia maklum, induktif dan deduktif dapat dibezakan dalam beberapa cara. Antaranya seperti berikut. Terdapat 5 cara. Yang pertama iaitu pendekatan. Dalam aktivitinya, penyelidikan deduktif dan penyelidikan induktif mesti dilihat dari sudut yang bertentangan atau saling berlawanan, di mana penyelidikan deduktif menggunakan pendekatan top down, manakala penyelidikan induktif menggunakan pendekatan bottom up. 2. Tujuan dari segi objektif kajian, penyelidikan induktif bertujuan mencipta pengetahuan baharu dan menghasilkan teori baharu, manakala penyelidikan deduktif pula bertujuan untuk menguji teori atau mengesahkannya. 3. Pertanyaan penyelidikan versus hipotesis. Dalam penyelidikan induktif, penyelidik akan menumpukan pada mencari jawapan yang berfungsi kepada soalan penyelidikan, manakala dalam penyelidikan deduktif, penyelidik akan menumpukan pada menguji teori atau hipotesis. 4. Penggunaan, iaitu pendekatan induktif sering digunakan dan digunakan dalam penyelidikan kualitatif yang mengandungi data gambaran yang luas, manakala pendekatan deduktif sering digunakan dalam penyelidikan kuantitatif yang berkaitan dengan angka dan nombor. Dan terakhir dalam perbezaan induktif dan deduktif iaitu 5. Pemerhatian. Dalam penyelidikan induktif, penyelidik akan cuba mendapatkan pola data dengan cara pemerhatian, manakala dalam penyelidikan deduktif, penyelidik akan cuba mengesahkan sesuatu pola dengan menggunakan pemerhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih saudara Syami atas penerangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Muhammad Zaidi dan saya akan menerangkan perkara saya, tajuk topik saya. Yang pertama adalah contoh dan maksud deduktif logik dalam penghujaan. Definisi logik dan metodologi. Terdapat 2 definisi logik dan metodologi, iaitu definisi etimologi dan istilah. Logik melalui etimologi merupakan cabang falsafah dalam bidang psikologi dan yang mengkaji prinsip pemikiran yang betul. Perkataan logik berasal dari perkataan Yunani logos yang bermaksud idea atau alasan, yang timbul daripada kajian sesuatu secara inference atau kajian yang benar. Dalam bentuk istilah, ia membawa maksud logik ialah ilmu atau ilmu yang tentang cara berfikir yang boleh berhujah, membuktikan sesuatu dengan baik, berhujah yang dengan meyakinkan, dipetik dari kamus bahasa. Pemikiran logik dan bentuk terminologi merupakan sebahagian daripada pemikiran kritis, di mana seseorang cuba melihat sesuatu dalam perbahasan atau hujah. Baik, saya akan menerangkan poin yang kedua, iaitu logik dan ilmu mantik, di bawah tajuk contoh dan maksud induktif logik dan penghujaan. Dalam bahasa Arab disebut mantik yang berasal dari perkataan nutq yang membawa maksud bercakap atau bercakap. Manusia dipanggil al-hayawan al-natiq yang bermaksud binatang atau makhluk hidup yang bercakap. Disebut mantik kerana merujuk kepada ungkapan atau wacana yang memandu kebolehan rasional, iaitu akal dalam fungsinya mencari kesimpulan yang betul dan melindungi daripada kesilapan. Dalam penaklukan mantik juga merupakan kaedah sistematik yang dapat menjauhkan seseorang daripada sebarang kesilapan berfikir. Logik merujuk kepada perbahasan tentang pemikiran dan sesuatu yang dicerminkan dalam fikiran manusia.
supaya dapat diterjemahkan kepada teori yang betul. Perbincangan ini dia berkaitan dengan metodologi pemikiran yang sistematik bermula daripada kaedah istidlal, tasawur dan tasdik kepada kaedah yang lebih maju seperti kaedah silogism, kaedah istiqarah dan lain-lain. Seterusnya, akhir sekali adalah konsep logik moden beserta kemunculan idea tersebut. Baik, logik moden muncul secara induktif sebagai metodologi asas dalam zaman sains moden zaman kini. Logik moden adalah berdasarkan unsur induktif empirikal kerana ia bermula daripada pengalaman dan eksperimen yang merupakan prinsip asas sains moden pada masa kini. Kaedah induktif ini bermula dengan kes konkret dan secara amnya meningkat kepada kesimpulan konkret. Kaedah ini dikonfigurasikan untuk memeriksa sampel atau fakta tertentu boleh diperiksa. Kemudian kesimpulannya yang menyeluruh juga dibuat meliputi objek yang diperiksa atau tidak. Terima kasih. Itu saja penerangan saya. Saudari Mia akan menerangkan topik seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih kepada Aiman. Izinkan saya untuk meneruskan topik seterusnya, iaitu cabaran umat Islam memahami konsep seni dan kaedah berfikir dari segi pandangan Islam. Seperti anda lihat, poin yang pertama ialah penggunaan teknologi yang pesat. Era ini menyaksikan dunia berkembang dengan begitu pantang sehingga wujud ketidakpastian dan kekeliruan pemikiran. Kepesatan teknologi membawa perubahan yang besar. Turut berubah ialah cara pemikiran manusia pada zaman moden ini. Kecanggihan penyebaran maklumat memudahkan pengaruh pemikiran ala barat ke dalam dunia Islam. Akibatnya, lahir aliran modernisme dan liberalisme yang pelik fahamannya. Titik tolak kemunculan pemikiran modernisme, progresif dan liberal ialah reaksi terhadap penentangan sekelompok masyarakat di barat terhadap pemahaman agama, budaya, struktur sosial dianggap menyengkat sekitar abad ke-16 hingga ke-18 dan kreativiti manusia. Gerakan modernis ini berpegang kepada kepercayaan bahawa masyarakat harus dibebaskan daripada tradisi yang dimonopoli oleh pemerintah agama. Kedua ialah pemikiran modernisme. Imej pemikiran modernisme kini menular di kalangan kumpulan Islam dan berkembang kononnya sebagai gerakan intelektual dan budaya dengan kepercayaan bahawa masyarakat harus dibebaskan daripada tradisinya. Implikasi daripada pengaruh modernisme songsang ini ialah perspektif pemahaman baru mereka tentang Islam. Islam sebagai tema pemikiran ditonjolkan melalui perspektif moden penciptaan mereka tanpa merujuk kepada disiplin ilmu yang diiktiraf oleh ulama Islam. Ini memupuk cara berfikir baharu dalam usaha menyesuaikan Islam dengan realiti kehidupan moden. Timbul satu pemikiran yang dikenali sebagai Islam liberal. Dengan alasan mahu berfikir secara bebas, ada orang yang mengaku dirinya Islam tetapi tergelincir dalam memahami konsep tauhid. Ada yang mendakwa penganut rukun agama tetapi mempertikaikan hukum hakam. Malah ada yang memakai pakaian Islam tetapi isinya bukan lagi Islam yang tulen tetapi campuran ideologi yang mengelirukan. Begitu dengan struktur seni bina yang terjadi sekarang. Yang ketiga ialah pemikiran dalaman dan luaran individu. Cabaran dalaman dan luaran ialah terutama cabaran dalaman ialah kelemahan jati diri generasi umat Islam masa kini, kelemahan pemikiran dan kelemahan akidah Islam yang mencecah suatu pengabaian pelaksanaan ibadah secara menyeluruh dan pelibatan dengan perkara syubhah. Cabaran luar ialah globalisasi dan berbagai ideologi barat yang berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi komunikasi dan juga pembangunan. Gelombang globalisasi yang berpusat di barat merupakan fenomena global yang membolehkan seluruh sistem kehidupan sebuah negara menembusi sempadan negara lain.
Gelombang ini tidak mengambil kira adat sopan santun, tradisi, kaum, agama dan lain-lain, malah ia melanda semua agama yang ada di dunia. Globalisme bermaksud fenomena yang menjadikan dunia lebih kecil dari segi hubungan manusia berikutan pengembangan pesat teknologi maklumat. Globalisasi juga merupakan satu proses fenomena global yang membolehkan ekonomi politik, budaya, ekonomi dan ideologi sesebuah negara menceroboh atau menembusi kepada negara lain. Gelombang ini tidak mengambil kira dan tidak menghormati adat dan tradisi bangsa agama lain. Poin terakhir ialah budaya hedonisme menjajah umat Islam. Budaya hedonisme adalah sesuatu yang perlu dihadapi oleh umat Islam pada hari ini. Hedonisme menurut pengertian Kamus Dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Ia juga ada kaitan dengan sikap suka berhibur sehingga boleh mengalihkan perhatian seseorang tujuan utama mereka dihantar ke muka bumi ini untuk menjadi seorang khalifah, dan itu harus kita menitik berat agar tidak mudah terpengaruh. Okey, kesimpulannya, pemikiran yang tidak dikaitkan dengan Tuhan dianggap mencapai kebenaran hakiki. Sebab itu, orang yang tidak mahu berfikir dianggap sebagai salah satu sifat orang munafik. Oleh itu, ilmu akidah, fiqh dan akhlak menjadi ilmu sepatutnya melentari setiap ilmu yang lain. Ilmu-ilmu seperti sains, geografi, bahasa dan sejarah perlu diambil kira dalam skop mengenal Allah melalui istilah yang umum dan khusus. Istilah lain hanya digunakan pada topik tertentu. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.